Negeri Sembilan memang banyak Ustaz pernah jumpa. Yang tanya kat dalam masjid, mana ada macam Ustaz cerita tadi lah, tanya dalam masjid. Dan macam-macam lagi lah. Cuma bila antum berhadapan dengan masyarakat sebenar nanti, antum akan lihat lah macam-macam perangai. Yang penting sabar. Sabar tu kena banyak. Dan kena bertenang, tenang diri. Jangan kita cepat nak hot temper. Kalau kita cepat nak hot temper kan, memang uh, tak bagus lah macam tu. Kita cepat nak marah, melenting dan sebagainya, memang bahaya lah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. InsyaAllah kita temu sikit kita Nailul Rajak. Ambil berkat sikit lah. Walaupun masa dah dalam sini dah nak ke 10. Boleh lah. Kamu terus boleh kan? InsyaAllah lah kita sambung sikit. Kita Nailul Rajak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Kita sampai yang mana matan yang mana? Asalnya rukun Islam habis dah. Tak ada lagi. Kalau yang lepas Ustaz, wa ita zakah, kalau yang saya tanda dalam buku lah. Kini yang hari ni yang 64, wa saumu Ramadan. Saumu Ramadan. Okay, baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa saumu Ramadana as-saumu lughatan al-imsaku wa syar'an imsakun makhsusun ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin. Ini apa ni, terjemahan istilah yang memang dekat dalam mazhab kita Syafi'i lah. Biasa tu kalau antum dengar tergelak-tergelak tu anak saya tu. Okey. Saum ni iaitu dari sudut bahasa imsak, menahan diri. Seperti mana yang firman Allah Ta'ala berkenaan dengan kalimah apa ni, Nabi ibu kepada Nabi Isa, itu Siti Maryam. Cuba baca sikit ayat Quran tu, saya lupa terjemahan, saya ingat. Sungguhnya aku bernazar pada Allah Ta'ala tu untuk saum. Imsak di situ dia tak nak bercakap. Dia tak nak bercakap. Itu dari sudut bahasa lah. Dari sudut bahasa itu menahan. Saum tu menahan. Tahan. Itu dari sudut bahasa. Kalau dari sudut syarak ialah menahan yang dikhususkan. Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mana makan, minum dan perkara-perkara batalkan puasa yang lain lah. Ala wajihin makhsusin. Dalam wajah, dalam situasi dia yang tertentu. Maksud situasi tertentu ni ada mula timeline, dia ada mula puasa, masa mula puasa, masa habis puasa. Itu masa berbuka. Daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Maknanya daripada subuh sampai maghrib. Dengan syarat-syarat dia tertentu sebagainya. Biniyatin makhsusatin, iaitu dengan niat yang khusus. Bila sebut niat yang khusus ni, ini lebih pada terjemahan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Itu boleh note sikit situlah. Biniyatin makhsusatin ni iaitu untuk puasa Ramadan dan juga puasa-puasa yang dihukum wajib. Contohnya puasa nazar. Nazar kan. Jadi ataupun puasa qada, ganti puasa ganti. Puasa ganti kepada puasa Ramadan. Sebab ganti puasa ni banyak. Puasa sunat pun nanti boleh ganti sebenarnya. Itu ada qaul, saya jumpa qaul tu kat dalam kitab apa ni, Fathul Wahhab, Syekh Abi Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Abi Zakaria Al-Ansari. Ada disebut harus kita mengqada puasa sunat. Seperti itu jugalah kita qada solat sunat.
Solat sunat terutamanya solat sunat yang ada afdaliyat yang tinggi. Contohnya solat tahajud, contohnya solat sunat subuh. Kita tak sempat nak buat. Bangun dah azan. Contoh, memang tak sempat lah nak buat 2 rakaat sebelum subuh tu. Jadi kita nak qada boleh tak? Boleh. Jawapan dia boleh, harus. Secepat mungkin semampu yang kita boleh. Baik. Adapun kalau kat sini, sini kalau dia sebut biniyatin maksusatin ni, niat yang khusus ni itu untuk puasa yang wajib. Puasa yang dihukum sebagai puasa wajib. Sebab apa? Dalam mazhab kita Syafi'i, mestilah niat tersebut dikhususkan dan waktunya sebelum daripada terbit fajar. Dan niat tu tadi pada setiap hari. Setiap hari. Kalau dalam bulan Ramadan, kepada setiap malam lah. Setiap malam Ramadan tu. Masuk malam pertama niat, malam kedua niat, malam itu sampailah malam yang ke-30. Kalau kata bulan tu 30 hari kita puasa lah. Ke-29 sampai malam yang ke-29. Adapun untuk puasa sunat, sebahagian ulama kita ada juga yang mengkhususkan niat untuk puasa sunat. Sebagai contohnya puasa sunat Arafah, maka niat puasa sunat Arafah tu ialah khusus niat puasa Arafah. Kalau kita ni tak lama lagi puasa Ashura, puasa Tasu'a. Jadi niat puasa sunat tu puasa sunat Tasu'a, puasa sunat Ashura. Begitu. Kalau kata niat puasa Isnin, niat puasa Isnin, puasa hari Isnin, puasa hari Putih, puasa hari Khamis, puasa hari apa lagi, yang lain-lain lah. Begitu. Itu antara sebahagiannya yang mengatakan bahawa puasa sunat pun ada niat yang khusus. Tapi sebagai ulama kita menilai bahawa puasa sunat ni kebanyakan puasa sunat ya niat itu umum. Jadi kalau dia niat aku puasa sunat pun jadi dah sah dah tu. Itu dia hanya qasad ta'yin saja. Dia tak perlu ta'arud. Itu kalau kita bahas panjang lebar lah, tu boleh buka kitab tu. Banyak kita para ulama yang bahaskan bab perkara tu, qasad ta'arud ta'yin tu, seperti mana dalam solat. Kalau solat fardu, qasad ta'arud ta'yin. Usalli fardu maghrib, usalli fardu isya. 3 qasad ta'arud ta'yin. Sahaja aku solat fardu isya, mesti sebut itu. Sahaja aku solat fardu asar, maka qasad ta'arud ta'yin, merusah niat. Kalau niat sunat, puasa sunat, niat solat sunat, qasad ta'yin. Sahaja aku solat asar, maksud di situ sahaja aku solat sunat asar. Itu kalau inilah qasad ta'yin. Sama juga dalam buat puasa Ramadan dan juga puasa sunat ini. Wa Ramadanu ismu syahri tasi' minas sanati hijriyati. Summiya bizalika li'annahum lamma aradu wada'a asma' asy-syuhur. Wafaqa ishtidada harrir ramda. Baik. Ramadan ni ialah nama bagi bulan yang ke-9 dalam tahun hijrah. Dan dinamakan dengan itu kerana apabila orang Arab ni dia nak menamakan nama-nama bulan, kebetulan pada ketika itu terlampau panas sangat. Maka bulan Ramadan dinamakan Ramadan tu kerana panasnya cuaca tu. Kerana Ramda. Iaitu tanah ataupun muka bumi yang terlampau panas gersang lah. Tu. Al-ma'na anna rabi'a min arkanil islami al-imsaku fi kulli naharin min ramadana an jami'il muftirat. Mufattirat. Mufattirat. Makna kat sini ialah rukun yang keempat daripada rukun Islam, iaitu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa pada siang bulan Ramadan. Itu secara umum lah. Nanti kita akan masuk secara detail kat belakang ni. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kata pengarang rahimahullahu taala, dan menunaikan haji ke Baitillah bagi barang siapa yang mampu untuk pergi kepadanya.
Man istata'a ilaihi sabila. Al-hajju lughatan al-qasdu. Haji ini dari sudut lughah ialah qasad, iaitu tujuan. Qasad, tujuan hatilah. Syar'an qasdul baiti. Ataupun boleh juga diterima qasad di sini iaitu ziarah. Ziarah, kunjungan, mengunjungi. Ataupun pergi daripada satu tempat pergi ke satu tempat. Mengunjungi lah, senang cerita. Kita berjalan pergi. Itu. Qasdul baiti biniyatin nusuki, iaitu mengunjungi Baitillahil Haram dengan niat untuk melakukan ibadah haji. Dan boleh tambah di situ pada bulan-bulan yang tertentu, pada waktu dia yang tertentu. Boleh tambah sikit lah situ. Boleh dia masalah. Boleh tambah sikit. Iaitu pergi ke Baitillahil Haram untuk melakukan perbuatan ataupun perbuatan haji ini kan, nusuk ni, pada waktu dia, pada waktu dia yang tertentu. Wal baitu al-ka'batu. Adapun bait tu ialah Kaabah. Wa makna istita'a ataqa wa qadara. Dan makna istita'ah itu ialah kemampuan. Istita'ah ni mampu. Terjemah kita, bahasa kita mampu ke. Taqa ni makna kekuatan lah. Wa qadara. Dan juga mampu. Sama je kita nak terjemah pun. Cuma kalau dari sudut bahasa Arab dia beza sikit. Taqa ni makna dia mampu dari sudut material. Dari sudut material. Minta maaf. Taqa ni maksud dia mampu dari sudut fizikal, badan dia. Qadara ni dari sudut material. Dari sudut material. Maksud dia dari sudut perbelanjaan dia, pergi balik, orang yang ditinggalkan. Tu. Taqa tu maksud dia sudut diri dia sendiri, kesihatan diri dia sendiri. Wasabilu lughatan at-tariq. Dan ni sabil ni jalan lah. Jalan. Ilaihi sabila makna kita nak menempuh perjalanan. Al-ma'na anal khamisa min arkanil Islam. Dan makna di sini yang kelima daripada rukun Islam ialah qasdul ka'bati bil haji ala man wajada zadan zihaban wa iyaban. Iaitu mengunjungi Kaabah untuk menunaikan ibadah haji bagi barang siapa yang mempunyai lebih belanja pergi dan juga balik. Zihaban wa iyaban. Zihab pergi, iyab balik. Wa nafaqata man talzamuhu nafqatuhu muddata zihabihi wa iyabihi. Dan dia bukan sekadar mampu pergi balik. Dia ada juga kemampuan untuk nafkah bagi orang yang wajib dia bagi nafkah. Mana ada orang yang ditinggalkan lah sepanjang dia pergi dan juga balik sepanjang perjalanan. Wa markuban kana bainahu wa baina Makkah marhalatani aw aktsar. Dan kenderaan. Dan mampu juga dari sudut kenderaan. Sekiranya antara dia tu, makna ada antara tempat tinggal dia tu dengan Mekah lebih daripada 2 marhalah. Ma'astijma'i baqi syurutil wujubil mazkurati fi mahalliha. Dengan menghimpunkan sekalian daripada baki-baki syarat-syarat yang lain yang wajib yang akan kita sebutlah pada waktu dia nanti. Pada tajuk dia nanti, pada bab haji tu ada disebut tu nanti tu. Berkenaan dengan kita mematuhi segala syarat-syarat wajibnya tu. Wa kama yajibul hajju ala man zukira tajibu alaihi umratu wa hiya lughatan az-ziyaratu wa syar'an qasdul baiti biniyatin nusuk.
Dan seperti manalah wajib haji itu sekata orang yang telah kita sebut ni tadi, mana orang yang mampu ni tadi, begitu jugalah wajib umrah. Begitu jugalah wajib untuk melakukan umrah ke atas orang yang mampu tersebut. Dan umrah ni dari sudut bahasa dia ialah ziarah, dan sudut syarak dia ialah mengunjungi Baitullahil Haram pada bila-bila masa untuk melakukan nusuk, iaitu ibadah-ibadah yang tertentu. Iya, cocok ni dia. Okey. Mari sini. Jadi umrah dan juga haji ini dihukum sebagai wajib. Mana dia? Mana dalil dia? Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, walillahi hajjul baiti man istata'a. Walillahi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itulah. Lupa dah ayat. Ustaz ayat tu lama dah tak mengulang mengajar. Dan bagi Allah Ta'ala ialah haji dan juga umrah. Bagi barang siapa yang mampu kepadanya, mana mampu untuk pergi kepada haji dan umrah tersebut. Maka umrah juga dikira sebagai wajib. Wajib untuk kali pertama, seperti mana haji itu wajib untuk kali pertama, seperti jugalah umrah. Dan sekarang ni situasi pandemik COVID ni kan, seluruh dunia, bukan kata Malaysia, bukan kata Jordan, seluruh dunia kita terpaksa tangguh dulu untuk nak pergi menunaikan ibadah haji. Di Malaysia kita tahun ni pun hanya 200 lebih je yang dapat pergi. 200 lebih orang jemaah sahaja yang dapat pergi dari Malaysia. Terselesat keseluruhan seluruh dunia, jumlah yang dapat pergi haji dalam 10,000 je. Tak macam dulu. Kalau dulu sampai juta. Tu inilah antara kesan-kesan pandemik dah lah. Tapi bagus juga adanya pandemik ni. Kalau tak, orang tak beringat. Pada Ustaz, pandemik COVID ni satu rahmat sebenarnya. Sebab banyak kita dapat duduk rumah, banyak kita dapat sama dengan keluarga, banyak dapat tingkatkan ibadah. Lepas tu kita berusaha cari jalan keluar. Semakin kita ni berjimat, semakin kita mengingat pada Allah Ta'ala lah, dan semakin patuh sepatutnya kepada arahan dari pemerintah. Tapi kalau kata orang masih menganggap lagi COVID ni sebagai benda yang bala pada dia, Allah Ta'ala alam lah. Itu masing-masing punya cara pandang. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah persekadar tu saja dulu. Yang berkenaan dengan rukiman kita sambung selepas ni. Mungkin kita buka lah dulu 1-2 soalan. Ada ke? Syakir ada soalan lagi? Ya, Ustaz. Ada. Tuan Pres, ada soalan Tuan Pres? Assalamualaikum. Tak ada, Ustaz. Ke sana orang tua. Ya. Saya saja nak tanya soalan luar kenaan imam dengan makmum. Kan kalau kita makmum, kita tak perlu imam amin kan? Okey. Kalau imam tu dia macam senyap je, dia macam memang tunggu kita untuk amin kan? Macam mana? Dia habis waladoli tu, dia diam lama. Dia macam mungkin dah habis nafas dia memang tunggu kita. Okey. Lepas tu kalau dia terlepas teramin awal tu, adakah batal dia punya jemaah? Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, begini. Kita dilarang daripada cepat daripada imam pada 2 rukun qauli. Okey, sebelum tu saya nak tanya dulu. Rukun qauli ada berapa? Ini kita jawab dari sudut mazhab Syafi'i ya. Kita tak jawab dari sudut mazhab lain. Kalau faham mazhab lain lagi kan kita kena buka kitab dia. Kita jawab mazhab Syafi'i dulu. Rukun qauli dalam mazhab Syafi'i ada berapa? 5.
5. Apa dia? Cuba sebut sikit. Takbir yang pertama, Takbir Al-Fatihah, Fatihah. salawat akhir, salam. Yang pertama. Salam. 5 kan? Jadi daripada 5 ni ada 2 rukun qauli yang memang kita tak boleh cepat dan tak boleh serentak pun dengan imam. Cepat tak boleh, serentak pun tak boleh. Serentak tak boleh, cepat lagi tak boleh. Mana kita kena kemudian daripada imam. Ada 2 rukun qauli tu. Iaitu rukun pertama dan juga rukun kelima tu. Takbiratul ihram dan juga bagi salam. Kalau kita cepat daripada imam, maka batal solat. Kalau kita serentak takbiratul ihram dengan imam, pun batal solat. Begitu juga dengan bagi salam. Okey, baik. Adapun rukun qauli yang 3 lagi ni, itu tak jadi masalah. Kita cepat ke, serentak ke, kemudian ke, tak jadi masalah. Terutama pada solat yang sir. Itu tak apa. Itu dimaafkan. Tak jadi masalah. Soalan tadi berkenaan dengan beramin. Apa hukum mengaminkan Fatihah imam? Saya tanya dulu. Faham situ dulu. Situ kunci dia. Dapat yang tu, insyaAllah. Kan jawapan tu kan makin nampak lah tu. Cik Imran, jawab sikit Imran. Sunat kot. Jangan sunat kot-kot. Jangan pakai kot-kot. Yang tu. Sunat Ustaz. Sunat kita mengaminkan Fatihah imam. Okay. Sunat kita mengaminkan. Maka kalau kata kita terawal sekalipun, adakah jadi batal? Tak batal. Solat tak batal. Ini kita cerita solat dulu. Solat tak batal. Tapi pahala Jumaat macam mana? Itu soalan. Soalan dia duduk kat situ. Pahala berjemaah dikira macam mana? Dikira gugurlah pahala berjemaah. Pahala berjemaah bukan solat berjemaah. Mana bukan dikira kita mufarakah, tak. Kita tak mufarakah kat situ. Mana kita bukannya terkeluar daripada jemaah, tidak. Kita masih lagi dalam jemaah, tapi pahala berjemaah yang 27 darjat tu kurang lah. Dia ada beza tu. Beza kita batal berjemaah dengan batal pahala berjemaah. Itu dalam kitab dia ada sebut. Ada beza dia tu. Baik. Jadi kalaulah imam itu sekiranya dia waladdallin, dia pun senyap. Kita ingat kau dia nak ambil nafas. Tengok tak bunyi-bunyi pun. Kan kalau kata ambil nafas tu sekali injut lah. Amin. Boleh itu. Tak? Ni dia tak bunyi-bunyi. Jadi kita pun amin. Bila kita sebut amin, tengok dia amin pula. Okey. Jadi adakah dikira sebagai batal? Tak batal solat. Tak batal juga berjemaah. Maknanya jemaah tu masih diteruskan, go on sampai habis, tak ada masalah. Cuma pahala berjemaah kita tu jadi masalah. Jadi jawapan kaedah yang betul dia macam mana? Imam dan makmum tu dua-dua sekali ditegur. Itu cara nak selesai masalah tu. Imam tu pun kita tegur, makmum yang amin cepat tadi pun kita kena tegur. Kenapa? Sebabnya cara tegur dia begini. Imam tu kita kena tegur pada dia kalau dia tidak melaungkan amin secara jahar. Jadi makmum ni akan akan mendahului dia. Akan mendahului dia dalam bab amin. Padahal khilaf aula kat situ. Makruh hukumnya. Tak bagus makmum ni mendahului amin imam. Sebab kita khilaf pada bab sunat. Bila sunat, maka khilaf ada jadi hukum makruh lah. Ataupun sebagian sebut khilaf aula. Tapi masih lagi hukum makruh cerita dia. Baik. Maka imam tu pun kita tegur. Makmum ni pun kita tegur. Makmum ni kita kata jangan istijal, jangan terlampau cepat. Jangan terlampau nak cepat sangat. Kau sikit, slow lah. Tunggulah. Tunggu tekong lah, jangan kita nak lebih bertekong. Macam tu lah, kita nasihat macam tu.
Kalau tapi ada juga, saya tak nafikan. Ada sebahagian orang yang imam ni dia tak nak sebut amin pun, ataupun sebut amin itu terlampau lah slow pula dia punya suara. Padahal pakai mic dah ni. Amin. Sikit lah. Ya Allah. Jadi macam mana nak dapat? Jadi yang tu kita kena tegur juga. Kalau imam tak berbunyi langsung sebutan amin itu, kita kena tegur dia. Tuan tolong bila dalam berjemaah kena sebut amin tu walaupun tak berlagu amin sekalipun. Mana imam ni kena sebut juga sikit. Amin. Keluarkan suara tu sikit supaya apa? Supaya jadi apa ni? Rujukan pada makmum bila nak melafazkan amin tu. Kalau tak kan adalah yang jadi orang yang isbaq, mana dia lebih awal ni lebih kemudian kan jadi masalah tu. Itu yang akan jadi tidak harmoni lah dalam jemaah. Tapi ustaz tak nafikan dalam mazhab lain ada yang imam tak aula pun sebut amin, makmum je sambut. Waladdallin, makmum sambut terus selalu amin. Imam tak sebut amin tak apa. Tapi kalau dalam mazhab kita Syafi'i, terutamanya yang diamalkan di Nusantara Melayu kita ni kan, Malaysia ke Indonesia ke Selatan Thai dan sebagainya, imam kena sebut amin tu. Imam tu kena sebut amin tu jahar. Amin. Walaupun disebut macam tu pun tak apa dah. Supaya apa? Jadi rujukan indikator. Supaya makmum boleh sambut. Taklah jadi awal daripada imam ataupun memang tak sebut langsung amin tu. Wallah ta'ala alam. Macam itulah jawapan Imran. Terima kasih Ustaz. Sama. Jelas agak-agak jelas lah. Itu bab imam dan makmum tu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Sila, siapa tu? Saya Muaz Ustaz. Sila. Saya ada soalan sikit Ustaz, bab muamalat Ustaz. Oh, muamalat. Mana exam ke mana? Ada exam tak? Ada tu. Salam buat tajuk apa ni? Soalannya Ustaz, kenapa akad jual beli tu tak boleh terima taklid Ustaz? Jual beli tu? Taklik. Salah. Taklik. 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 Okey. Nak tanya dulu. Taklik ni nanti apa? Tu soalan doktor Ustaz. Anak tanya tu balik. Taklik tu apa? Taklik ni macam gantungkan sesuatu Ustaz. Kenapa dia tak boleh ditaklik, betul tak? Soalan tu tadi kan? Jawapan dia ialah kerana kalau dalam akad jual beli kita taklik dengan suatu, maka akad tu tak jazam. Bila akad tu tak jazam, dia tak jadi sah. Dia jadi tergantung. Bila jadi tergantung macam tu, jadi memang tak jadilah jual beli tu sebenarnya. Aku jual benda ni jika ada satu benda lain. Itu jadi. Itu dia panggil taklik tu. Sebab dia lafaz tu, lafaz ghairu jazmi dia panggil. Lafaz ghairu jazam. Bila lafaz yang tak jazam, maka akad tu tak sah. Itulah sebabnya. Apa elah tak boleh nak taklik dalam akad muamalat. Sebabnya lafaz tu ghairu jazam. Bila lafaz ghairu jazam, maka akad tu sendiri dia tak menunjukkan kesungguhan untuk menjual membeli tu. Dia hanya main-main. Acah-acah macam tu. Maka dia tak jadi Sedangkan jual beli itu mensyaratkan redha. Mana redha penjual redha melepaskan barang tu daripada kepunyaan dia untuk berpindah milik, dan pembeli juga redha untuk melepaskan duit dia tu kepada penjual. Mana dia mesti taqabud. Dia jadi taqabud situ. Tapi bila dah ghairu jazam, macam mana nak kata sah? Sedangkan akad itu salah satu rukun daripada jual beli.
Empat mazhab tu. Akad tu rukun. Cuma ada sebahagian yang mengatakan akad mesti berlafaz. Sebahagian mengatakan akad tak wajib pun berlafaz. Tapi ada akad. Walaupun kaifiat dia tu berbeza-beza lah. Tapi akad tetap ada. Jelas Macam tu tengok balik lah. Rasa Jelas tak? kalau Ustaz belajar dulu dengan Dr. Ahmad Azam dulu, memang dia beritahu yang lah tu. Tapi kena dhabit lah. Memang tak ada kitab. Kena dhabit lah. Doktor cakap tu kena dhabit. Okay? Okay, jelas tu, jelas. Ustaz, Kalau kalau yang taklid lepas nikah tu gabriel lah. taklid lepas nikah ni bukan akad. Taklid lepas nikah ni ialah aku janji. Berjanji suami kepada isteri untuk kekal taat suami isteri tu. Sebab dalam taklid lepas nikah ni, suami dilarang, bila dia berjanji tidak akan mencederakan isteri. Lepas tu berjanji tidak akan meninggalkan isteri lebih daripada 4 bulan qamariyah. Lepas tu berjanji tidak akan tidak akan tak bagi nafkah. Maksud dia berjanji kena bagi nafkah. Lepas tu apa lagi satu lagi? Tak ingat Ustaz. Ada 4 benda dia janji kat situ. Jadi jika dia langgar salah satu ni tadi, maka si isteri mengadu benda tu ke mahkamah syariah dan si isteri tu bayar tebus talak, dia panggil khuluk, maka jatuh talak dari situ. Maka itu dia panggil taklid nikah. Taklid nikah tu bukannya pada akad. Mana ada pada akad? Mana ada taklid nikah pada akad? Taklid itu hanya selepas daripada akad. Mana akad dah sah dah. Cuma dia berjanji. Tapi ada kesan persu hukum. Segi hukum pun ada kesan, dari sudut undang-undang pun ada kesan apabila dia bertaklid tu. Dari segi hukum, dia kena taat sebagainya, tak dilanggar benda tu. Dari sudut undang-undang, kalau dia langgar, maka akan berlaku lah dia punya implikasi selepas tu, iaitu berlaku boleh membawa kepada penceraian. Tapi penceraian dari sudut khuluk. Penceraian khuluk. Ada beberapa negeri dia pakai taklid tu jadi talak raj'i. Beberapa negeri lah. Kalau wilayah Setuan ni panggil khuluk. Dia fatwakan khuluk. Beza pula lah khuluk dengan talak raj'i. Apa beza khuluk dengan talak raj'i? Cuba sikit. Siapa yang dah ambil ziwaj ni? Alimi? Alik kan? Confirm dah lepas dah tu talak zawaj. Mana Alimi? Hilang. Azim terus lah Ustaz. Automatik kan? Automatik Azim kan? Ridwan tu Ustaz, Ridwan. Ridwan. Apa dah? Wan boleh jawab tu. Hantarlah jawab. Siapa yang nak akhiri ni? Antum nak akhiri dah kan? Apa beza talak raj'i dengan talak khulu'i? Khulu'i. Tolak khuluk bukannya daripada isteri ke Ustaz? Talak kuasa pada suami. Talak tetap pada khuluk yang dimintanya daripada isteri, kalau rejeki itu daripada suami. Okey, lain. Kalau rejeki itu kena pulang, mahar tu kena bagilah. Kena bayar. Kalau khuluk tak perlu bayar mahar. Macam mana? Macam tu kot. Jangan mengikut kan. Betul jangan nak ni.
Kena bayar apa nama dia? Kalau Khuluk tak tak. Cerita Ah, cerita Wan macam nak jawab tu Wan. Bincang-bincang sikit lah. Orang nak khiri dah semuanya khirijin dan semua ni kan. Kalau yang saya faham Ustaz, kalau talak raj'i ini talak macam kebanyakan yang berlaku dalam masyarakat kita lah. Kena suami tu melafazkan talak sebenarnya. Kalau khuluk ni ialah ataupun tebus talak. Kena khuluk ni ialah dibayar. Kena isteri bayar kepada si suami untuk melepaskan diri dia. Kena khuluk ni ialah tebus talak lah. Dia mesti ada bayaran. Barulah dinamakan khuluk. Kalau talak macam biasa, talak lah. Talak dinamakan sebagai talak. Okay. Lagi beza dia apa lagi? Banyak beza dia sebenarnya. Beza yang lain, yang paling penting sekali beza dia, itu dia punya terjemahan betul dah tu. Perbezaan dari sudut takrif betul dah tu. Di sudut aplikasi biasa faham dah tu. Yang paling penting dalam raj'i dengan khuluk ni, apa beza dia? Mu'ah jawab. Kalau talak tu dia tolak talak, khuluk tak tolak talak. Betul dah tu. Lain. Ada lagi beberapa lagi daripada jawapan yang tu mungkin nampak dah kot yang lain-lain tu. Kalau talak Ustaz, dia mengurangkan jumlah talak. Kalau khuluk ni dia tidak mengurangkan jumlah talak. Okey, lain? Lagi? Kesan daripada tu? Kalau talak raj'i ini boleh kata boleh apa? Boleh rujuk. Kalau khuluk ni dia tidak Itu yang boleh penting. rujuk. Dalam masyarakat kita, kita jawab pada dia, pertama, raj'i ni dia boleh rujuk dalam tempoh iddah selagi mana isteri tu dalam tempoh iddah. Ikutlah iddah cerai ke, iddah apa, iddah mengandung ke, begitu. Kemudian kalau talak yang khuluk ni dia tak boleh rujuk. Walau dalam tempoh iddah pun tak boleh rujuk. Dia kena nikah dengan akad baru, mahar yang baru. Jadi supaya bagi faham pada dia orang, bukan senang-senang nak dapat khuluk ni. Kemudian khuluk ni putus dia dekat mahkamah. Talak raj'i ni pun kalau di Malaysia kita memang putus di mahkamah, tapi lafaz tu daripada si laki tu. Tapi khuluk, once perempuan tu bayar saja, tu jatuh khuluk. Tapi bayaran tu depan hakim. Mana dia kena bayar, dia kena ada satu amount. Kalau dekat wilayah ni murah je, RM10 je. Dia pergi mahkamah, dia bayar RM10. Kalau dekat Kelantan lagi murah, bayar RM1. Isteri itu bayar RM1. Gi ke mahkamah, katalah suami buat cedera pun apa benda dia, gi ke mahkamah, ngadu ke mahkamah, dia bayar RM1. Boleh dah jatuh talak khuluk. Tu dia bukan jalan-jalan lah. Dia sebenarnya benda tu hak bagi suami pun ada, hak bagi isteri pun ada. Jadi jangan jadi bergaduh dah suami isteri lah. Kita pun balik nak kahwin pun. Okay. Tapi siapa yang nak kahwin kat Labuan, boleh lah Ustaz Jeju nikah. Siapa nak kahwin kat Labuan lah. Ustaz memang jadi ju nikah pun sekarang. Okay, tak apa. Ada lagi ke soalan-soalan lain buat muamalat dan sebagainya? Assalamualaikum Ustaz. Alah, ya okey. Saya orang Kelantan, tak nak tanya sikit. Ada orang rumah ni telefon saya, dia tanya dia nak puasa qada tu campur niat dengan puasa ni, boleh ke tak? Campur niat dia jadi rojak lagi. Ini bab campur niat wajib dengan niat sunat ni, niat puasa wajib dengan niat puasa sunat sebenarnya bahaya. Mudah cerita dia, kita kata benda tu bahaya sebenarnya. Boleh, memang boleh. Ada kaul. Contohnya kaul Imam Ramli mengatakan sah campur.
Cuma benda tu bahaya. Sebabnya bukan kaul muktamad. Muktamad mazhab kita Syafi'i, niat yang wajib tu sahaja. Nanti yang sunat tu dia boleh sekali. Dan yang paling bagus, paling afdal sekali kalau niat qada dengan niat puasa 6 ni, kita buat mana yang ada masa panjang. Kita tengok situ. Kalau kata habis ya, raya utama tu, besok tu selalu kita nak buat puasa dah, buatlah puasa 6 dulu, tak apa. Buat puasa 6 dulu. Boleh. Kalau nak puasa qada selalu pun boleh juga, tak ada masalah. Sebabnya apa? Habis puasa qada tu kita nak buat puasa 6, masa banyak lagi. Tak ada masalah. Tapi kalau dah hujung-hujung Syawal, dah tinggal seminggu lagi, yang tu kena puasa 6 tu lah. Dia itu kena bijaksana lah sikit. Banyakkan puasa lagi bagus. Bagus ni tak payah campur-campur lah. Bagus tak payah campur-campur. Sebab dia bahaya. Kayaknya kalau kita nak jawab ke kapur ni, kena ya tak boleh lah. Dia gini, kita jawab yang muktamad dulu. Kita jawab yang muktamad, yang asal. Kita jawab gini, asal dalam mazhab kita Syafi'i jawab gini, tak boleh capur. Wajib dengan sunat tak boleh capur. Tu pada asal. Kita jawab gitu, pada asal. Tapi kalau kata kita ni dah terdesak dah, bolehlah pakai kaul yang boleh mengatakan capur tu. Nampak lagi? Jelas. Mau Kelantan alik mana weh? Kelantan alik-alik pembaca. Okey lah. Ataklah bunyi cara itu. Berbahasa Ustaz. Sama. Yang lain ada tak? Zim ada Zim? Setakat ni tak ada lagi Ustaz. InsyaAllah. Tak ada ya. Akhwat ada akhwat. Awak jangan tanya soalan. Padahal banyak soalan. Okey, tak apa insya-Allah. Kalau tak ada dah, setakat tu saja dulu. Sini pun dah 10, hampir 10.40 dah. Hampir 10.40. Jadi insya-Allah ada rezeki, ada peluang kita berjumpa lagi pada waktu akan datang. Dan anak-anak pada antum lah. Ijazah mubarahin yang tu dapat tu, janganlah simpan dekat dalam robok simpan dalam robok, apa tak kok cetong itu buat nanang. Sebarkan pada orang ramai. Balik ke Malaysia, mengajar, kalau pun berlingkuran pun dalam kita punya keluarga. Sebabnya berlaku permasalahan yang sangat teruk dalam masyarakat kita sekarang, terutamanya masyarakat Melayu kita. Sampaikan orang dah tak ingat pada Tuhan dah. Tak ingat ke Tuhan. Bila berlaku masalah, sakit, pandemik lah, macam-macam lah. Sempit rezeki apa semua, tak ingat ke Tuhan lah. Sampai naik tingkat 16 apa semua, terjun bunuh diri. Itu waliyahzubillah. Pada tahap macam tu. Punca dia banyak lah. Antara salah satu dia ialah kerana pegangan akidah tu tak kukuh. Malah orang yang pegangan akidah sekalipun, dah belajar sekalipun, boleh jadi goyah juga sebenarnya. Itu kita kena berhati-hati lah. Sentiasa minta pada Allah Ta'ala supaya kita ni kekal atas jalan yang betul, diberikan kesabaran, minta taufik dan juga hidayah, petunjuk dan juga bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqina faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukupnya dia. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.